Bismillah. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Baik, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jemput masuk dulu seluruhnya ya, yang berada bersama kita, bersama saya dalam Instagram live buku PTS dan juga di Facebook live insya-Allah pada jam 3 petang ini. Subhanallah. Baik, alhamdulillah jemput masuk Raudah Amani, Farah Liana, Amin Misran, ya, subhanallah. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, pada Raudah Amani. Alhamdulillah. Subhanallah ya, hari ini insya-Allah. Baik, jemput masuk dulu ya di Facebook juga. Baik, alhamdulillah, subhanallah, hari ini kita dah berada pada 16 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan dengan 18 April 2022. Alhamdulillah, alhamdulillah, rafakkan rasa kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Okay, jemput masuk Encik Akmal, Cik Ruzaimi Rahim, sahabat kita seluruhnya. Subhanallah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal alamin, lillahi ta'ala. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada seluruh yang menonton walaupun jam 3 kan. Masing-masing mungkin tengah beristirahat ya, ataupun tengah sambil-sambil buat kerja dan sebagainya. Subhanallah ya, moga-moga Allah berikan kemudahan, kesenangan untuk kita sentiasa sehinggalah habis kita melalui fasa Ramadan ini. InsyaAllah Allah beri kemudahan terus menerus untuk kita mengerjakan amal baik, amal salih insyaAllah. Baik, sebelum tu ya, saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada seluruhnya. Sepatutnya jadual untuk kita bersiaran langsung adalah jam 12 tadi ya, bersama dengan buku PTS Publication untuk kita buat bedah buku. Ya, hari ini adalah bedah buku buku yang sama, Communicate Like Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, penerbitan daripada PTS Publication dan juga penulis adalah Ustaz Ahmad Saifuddin Yusof untuk buku ni. Kita dah beberapa hari untuk bedah buku ya, buku yang sama, dan hari ini adalah hari yang keempat insya-Allah. Tajuk yang keempat insya-Allah. Sebelum esok kita akan beralih kepada tajuk buku yang baru insya-Allah. Ya, jadi subhanallah sepatutnya jadualnya pukul 12 ya, tetapi saya ada urusan-urusan yang lain ya, ceramah fizikal di luar dan sebagainya, dan sekarang baru dapat berkesempatan untuk bersama-sama seluruhnya sahabat-sahabat di Instagram dan di Facebook. Baik. Jadi subhanallah hari ini ya, saya rasa sangat-sangat teruja, sangat seronok. Sebab apa? Tajuk kita ini berkaitan tentang perkara-perkara yang baik-baik, yang positif, yang subhanallah, yang best ya. Apa tajuk kita yang kita akan bincang adalah kaedah memuji. Subhanallah. Kan kalau minggu-minggu sebelumnya tajuk-tajuk sudah pun kita ada dah tekankan berkaitan tentang pujian pada kanak-kanak, pada pasangan. Ya, subhanallah, itu dalam topik kekeluargaan. Tapi hari ini kita pergi masuk kepada ya topik motivasi. Subhanallah, siapa yang ada buku ni mungkin Communicate Like Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni kita dah bincang topik besar berkaitan kekeluargaan. Hari ni kita akan bincang berkaitan bab motivasi ya, bab motivasi. Dan bab motivasi subtopiknya banyak. Cumanya saya pilih hari ni berkaitan tentang kaedah memuji. Kaedah memuji. Jadi subhanallah, sangat kemas, sangat cantik ya, telah disusun atur oleh penulis dalam bab ini berkaitan tentang kaedah memuji, dan kita lihat bagaimana contoh yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memuji para sahabat, dalam memberikan pujian dan penghargaan.
Subhanallah. Penting tak pujian ni? Penting ya. Kalau kita ni ibu bapa, penting pujian ini untuk anak-anak. Kalau kita ni isteri atau suami, penting pujian ini untuk pasangan. Supaya inilah yang akan dapat memeriahkan, memberikan rencah yang lebih manis dalam hubungan rumah tangga, insya-Allah. Pada suami isteri, pada anak-anak. Kalau pada di tempat kerja sekalipun, pujian ini sangat penting, ya, sangat bagus untuk menaikkan motivasi dan semangat kerja sesama rakan sepasukan. Kalau kita bersama dengan rakan, kalau majikan, ia sangat penting untuk kita puji anak-anak buah kita. Supaya apa? Supaya kerja yang mereka jalankan lebih upgrade, ya, lebih bermotivasi, lebih bersemangat. Kalau kita guru-guru mungkin, kita pensyarah ataupun kita guru. Jadi pujian ini juga sekali-sekala perlu kita sulamkan, ya, dalam sehari-harian bersama dengan pelajar-pelajar. Subhanallah, ya, dia memberi kesan. Pujian ini perkara yang mudah sebenarnya, ya, tapi dia memberi kesan yang luar biasa. Kesan mental, kesan emosi, kesan psikologi yang sangat dalam, yang sangat baik sebenarnya. Sebab itu hari ini saya akan kupas, ya, dan kita akan ambil rumusan insya-Allah dalam masa 30 minit ini insya-Allah, ya, kita bersama bersiaran apa yang disusun atur oleh penulis dalam buku Communicate Like Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak bawakan kisah yang telah ditekankan, yang telah dipaparkan dalam buku ini, yang berkaitan satu kisah, ya, ketika mana kita lihat, ya, bagaimana Ibnu Umar menceritakan pada suatu masa beliau dan orang, ya, ada orang lain yang mahu bersembahyang di masjid. Pada waktu itu Ibnu Umar kedengaran seorang lelaki berkata, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, tengok, bukratan wa asila, ini antara kalimah yang Ibnu Umar dengar. Ada seorang pemuda yang membaca dan menyebutnya. Subhanallah. Ya, maka apa? Selepas selesai daripada salat sembahyang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para jemaah, orang-orang yang solat yang hadir pada ketika itu, siapakah yang membaca ucapan tersebut? Nah, ucapan apa? Ucapan yang kita baca tadi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, maka ada seorang pemuda menjawab, saya ya Rasulullah. Ya, maka apa jawapan Nabi pula? Jawab Nabi, ya, jawapan balas daripada Nabi. Nabi mengatakan, saya kagum. Ya, tengok subhanallah, ya. Bagaimana cara Nabi, kaedah Nabi memuji. Lihat, Nabi menyebutkan, saya kagum. Pintu-pintu langit dibuka kerana kalimah atau kata-kata itu. Subhanallah, ya, bila ada seorang pemuda yang menyebutkan tentang perihal itu, kalimah yang kita sebutkan tadi, Nabi kata kerana kalimah kata-kata tadi, pintu langit terbuka. Subhanallah. Maka Ibnu Umar yang berada di situ, di tempat yang sama, berkata, semenjak saya terdengar Nabi Muhammad SAW berkata begitu, memuji tindakan pemuda yang menyebut kalimah tersebut, maka apa kata Ibnu Umar? Saya tidak pernah lupa mengucapkan kata-kata itu. Subhanallah, ya, subhanallah. Maka apa kita nak ambil, ya? Bagaimana kaedah pujian, ya, teknik pujian yang Nabi bawakan, yang kita boleh ambil, kita boleh amal untuk kehidupan sehari-harian kita ini, insya-Allah. Jadi subhanallah, kita lihat, ya, tuan-puan muslimin muslimat, sebelum saya tinggalkan ada insya-Allah, ya, ada 4 perkara, 4 poin, ya. Siapa nak catat boleh catat, ya. 4 poin yang kita akan buat rumusan daripada topik poin yang kita diskusi pada hari ini, insya-Allah. Ya, sebelum kita kongsi pada 4 poin tadi, kita nak tengok apakah kepentingan pujian ini. Sebab tadi kita sebutkan pujian ni sangat penting pada setiap orang pun. Semua orang pun nakkan dipuji untuk paling-paling tidak memberi motivasi. Moga-moga kita lebih bermotivasi nak melakukan kebaikan, insya-Allah. Jadi tengok apa kepentingan pujian dulu sebelum kita tinggalkan apa 4 perkara rumusan yang kita boleh ambil tentang kaedah memuji, insya-Allah. Yang pertama apa dia disebutkan dalam buku ini? Yang pertama, ya, bila kita memuji seseorang, memuji perbuatannya, maka
orang yang mendapat pujian tadi tahu bahawa perbuatan dia tadi adalah perbuatan yang baik. Ya, maka dia tahu, dia nampak, oh perbuatan ni perbuatan baik. Tengok, ini pertama. Ya, pujian kerana perbuatan tadi, jadi orang akan sedar. Bila kita puji, kita suka dengan perbuatan yang dia buat, perbuatan yang baik, perbuatan yang membantu orang atau sebagainya, kita puji, maka dia akan tahu kelebihan perbuatan. Itu pertama. Dan yang kedua, ya, pujian ini juga dapat membantu orang yang dipuji. Orang yang dipuji untuk mengekalkan kualiti perbuatan dia. Ya, katalah kalau dia ni suka bantu ibu dia kat rumah, ya, ataupun suka bantu ibu dia memasak waktu nak berbuka. Ibu pun puji, rajin kakak tolong ibu, contoh kan, ibu suka. Jadi subhanallah, esok mesti dia akan bantu dengan lebih baik. Dia akan bantu lebih banyak, moga-moga, ya, lebih upgrade. Sebab itu dia nak ke kualiti, ya, kerana pujian seseorang tadi boleh mengekalkan atau menjadikan kualiti sesuatu perbuatan tindakan dia lebih baik. Itu kedua. Dan yang ketiga apa dia? Bila kita puji seseorang tadi melakukan kebaikan, ya, jadi bila kita puji tadi, dia akan tahu perbuatan dia tadi yang baik, ya, maka dia tidak akan merasakan dia yang baik. Maksudnya faham ke tidak, ya? Kita puji perbuatan dia, bagus tolong ibu, ya. Jadi kita nak orang yang dipuji itu sedar bahawa, ya, bukanlah pujian itu untuk menjadikan dia sombong, untuk menjadikan dia bangga diri, untuk menjadikan dia orang kata tak ingat dunia dan sebagainya. Tapi pujian itu sebenarnya adalah untuk menyedarkan dia bahawa yang baik, yang bagusnya itu bukanlah dia, tapi perbuatan apa yang dia buat. Supaya yang keempat itu, biar bila orang lain juga mendengar. Contoh kan, ibu kata selalu kan, macam saya pun dengan anak, bagusnya abang, Umi suka abang tolong kemas rumah, abang suka tolong Umi kemas mainan bersepah. Jadi bila adik-adik yang lain dengar, mereka juga akan ada rasa untuk sama-sama membantu dan memuji, insya-Allah. Baik. Subhanallah, ya. Dan kita tengok apa empat perkara yang kita nak tinggalkan sama-sama, insya-Allah. Empat perkara tersebut adalah segera, yang pertama, segerakan pujian. Segerakan pujian. InsyaAllah, kejap ya. Adik, pergi kat Abang Ryan, sayang. Abang tak ada pakai. Tu, pergi kat Abang Ryan. Pergi, tak apa. Pergi kat Abang Ryan. Please, sayang. Okay, thank you. Cepat. Go. Thank you. Okay, close the door, sayang. Okay, thank you. Love you, sayang. Okay, go. Okay, go. Thank you, sayang. Betul. Okay. Subhanallah. Ya, okey. Jadi alhamdulillah. Okey, empat perkara tadi kan kita nak kongsi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah segerakan pujian. Sebab itu tengok ya bagaimana dalam kisah hadis tadi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyegerakan pujian. Habis saja solat, sebab tadi Nabi dengar kan bacaan kalimah kata-kata yang baik tadi, maka habis saja solat terus Nabi bertanya. Terus Nabi berikan rasa kegaguman, pujian. Maka apa? Yang pertama adalah segerakan. Jangan kita nampak contoh anak kita ataupun rakan-rakan kita buat benda baik, kita nak puji, kita kata nantilah, tunggulah. Kan? Sampai ke sudah. Baru tiba-tiba kita teringat, oh tadi kawan kita tolong belikan makanan berbuka. Tapi kita puji dia esok. Kan? Kita kata terima kasih lah semalam tolong belikan makanan berbuka. Dia pun kata, oh yang mana Oh yang semalam ke? Tengok. Ya, sebab itu penting untuk segerakan ya pujian. Dengan pujian ni boleh jadi kata-kata, tindakan. Ya, penting untuk segerakan supaya dia tahu mana satu perbuatan yang mendapat pujian, perbuatan yang dia nak teruskan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, subhanallah, ya, bagaimana kita nak puji seseorang, kaedahnya terperinci secara detail. Ya, contohlah kan kalau kita kata suami isteri, suami tolong dekat dapur, abang, terima kasih tadi tolong saya kemas rumah, tolong saya basuh pinggan, saya penat, terima kasih sangat-sangat, saya suka, saya hargai. Contoh. Ya, jadi bila dalam keadaan itu, dengan kata-kata sahaja pun, ya, orang yang mendengar dia akan rasa comfort, ya, akan rasa selesa. Sebab tadi dia dah tolong dan dia dapat pujian. Maka apa? Bila kita puji secara terperinci,
kenapa kita puji dan apa sebabnya, maka mereka yang mendapat pujian tahu, oh inilah sebab dia suka, inilah sebab dia gembira, maka mereka akan mengulang lagi insya-Allah perbuatan yang baik. Dan yang ketiga, ini penting, yang penting sangat adalah apa? Puji perbuatan bukan orang. Sebab itu nanti kita akan lihat satu lagi kisah dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hikmahnya, indahnya Nabi memberikan pujian, tapi pujian-pujian itu bukanlah diberikan kepada khusus untuk puji seseorang itu. Tapi dikhususkan pujian itu adalah untuk memuji perbuatan seseorang itu. Kan kita bukan nak puji cantiknya, bagusnya, sehingga kan bila terbuai-buai seseorang tu dengan pujian menjadikan dia sombong, menjadikan dia orang yang bangga diri. Tidak. Tapi kita puji adalah puji kepada perbuatan baik yang dibuat. Nanti kita tengok bagaimana subhanallah kisah yang kita akan hurai insya-Allah Dan yang keempat apa dia kaedah pujian adalah dengan menghadirkan emosi atau perasaan. Sebab itu dalam hadis tadi kan Nabi menyebutkan apa kata-katanya, saya kagum. Bila Nabi tanya siapakah yang menyebut kata-kata atau kalimah tadi, saya kagum kerana pintu-pintu langit terbuka kerana itu. Saya kagum, maka kekaguman itu disebut, diluahkan. Kalau kita kata saya suka, saya gembira, saya menghargai, maka kita luahkan apa perasaan kita. Orang yang mendengar tadi tahu, acknowledge apa yang kita sedang rasa. Jadi sebab itu subhanallah, bila kita bagi tahu perasaan emosi kita, khususnya emosi-emosi yang baik tadi, bila kita puji orang tadi, saya suka awak buat macam ni, contoh kan. Jadi orang tadi akan tahu bila dia buat begini, consequence, kesan dia adalah kesan yang positif, dia dapat pujian, dan orang yang dia buat kebaikan tadi akan rasa seronok, gembira, emosi yang bagus. Ini subhanallah. Jadi empat perkara kaedah pujian. Yang pertama apa tadi? Segerakan pujian. Jangan berlengah, jangan bertangguh. Ini pada siapa-siapa sajalah, bukan pada kanak-kanak saja, pada pasangan, pada semua orang yang kita nak puji tadi kan. Teruskan pujian lepas sahaja dia melakukan apa-apa perbuatan baik tadi, supaya dia pun tahu, dia pun sedar, dia pun tahu mana satu benda baik yang perlu dia konsisten lakukan. Itu pertama, terperinci, kena bagi tahu kenapa dan sebab dia dipuji kan. Kita tak nak puji cuma setakat tergantung. Contoh, abang ni hebat lah, adik ni bagus lah, kan. Kita tak nak tergantung sebegitu saja. Itu pun puji, tapi puji-pujian itu tidak habis. Kita tak nyatakan secara jelas terperinci kenapa dia dipuji, apa yang dia buat, kenapa, sebagai contoh. Jadi kalau tergantung sebegitu, dia tak tahu apa yang dia boleh belajar daripada apa yang dia pernah buat. Dan kemudian puji perbuatan, bukan puji orang. Bukan kata handsome lah, cantik lah, berhenti setakat itu. Patutnya kita cakap handsomenya adik hari ni sebab baju kemas, baju bersih. Kita patutnya sebegitu kan. Sebab kita nak puji perbuatan yang dia pakai baju kemas, jaga kebersihan, sebagai contoh. Dan yang keempat apa tadi? Kita ulang, hadirkan emosi. Kan kita puji orang, kita kena tunjuk, express kan, dengan muka, riak muka, dengan perasaan. Sebab itu dengan sebut juga perasaan tadi, kita menghadirkan emosi dan perasaan kita. Jadi orang yang mendengar pujian tu tahu kita ikhlas, kita benar-benar memuji dia, bukan hanya mengampu-ngampu, bukan hanya memuji kerana untuk dapatkan balasan mungkin. Kan contoh, kita puji-puji orang supaya apa? Dia belanja kita makan, contoh kan. Jadi ini kaedah-kaedah pujian, dan akhirnya the consequence, kesan daripada pujian tadi, skill yang baik, yang betul. Ibu ayah guna skill, kemahiran yang betul. Siapa saja pun guna kemahiran yang betul. Pasangan, suami isteri guna kemahiran pujian yang betul. Akhirnya perbuatan, tindakan yang kita nak ubah, ataupun tindakan, perbuatan yang kita nak dia konsisten untuk lakukan, InsyaAllah dengan izin Allah, perbuatan tadi akan terus konsisten. Katalah suami ni susah nak gantung tuala, contoh lepas mandi, ataupun susah nak lipat selimut, contoh lepas bangun tidur, katalah contoh. Jadi kita gunakan kaedah-kaedah ini secara psikologinya untuk dia rasa, wah kan, bila kita buat ni dapat pujian, dapat buat isteri gembira, dapat buat pasangan seronok, contoh ini antaranya. Sebab itu subhanallah, kita perlu masukkan perasaan
saya suka, saya hargai, saya gembira, apa-apa pun perkara, apa-apa pun perasaan gembira tadi, letak perasaan, kemudian bagi tahu apa perbuatan yang mereka buat. Umi suka sebab abang kemas mainan, perbuatan. Dan yang ketiga, beri kesan. Kesan dia apa? Umi suka, itu perasaan. Kemudian perbuatan dia sebab abang kemas mainan. Dan yang ketiga apa dia? Kesan. Kesan daripada apa perbuatan dia tu. Kalau abang kemas mainan, abang tak pijak mainan, rumah kemas dan sebagainya. Subhanallah kan. Jadi perkara itu lebih terperinci insya-Allah. Dan kita tengok satu kisah lain, subhanallah ya. Saya sangat suka ya bagaimana dipaparkan tentang kisah ini ya, subhanallah ya, dalam satu kita lihat ini ya. Hadis ya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Status hadis adalah sahih ya, daripada Anas bin Malik melaporkan bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang paling penyayang kepada umatku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling tegas dalam urusan Allah, dalam urusan agama adalah Umar. Orang yang paling jujur sifat malunya adalah Utsman. Orang yang paling tahu berkenaan halal dan haram adalah Muaz. Orang yang paling tahu berkenaan ilmu fara'id adalah Zaid bin Thabit. Orang yang paling tahu dan pandai baca Al-Quran adalah Ubay. Dan setiap umat ada seorang yang amanah. Orang yang amanah bagi umat ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Subhanallah ya. Kita tengok ya, dalam petikan hadis ini dan dalam petikan buku ini ya, penulis juga meletakkan bahawa daripada hadis ini, bahawa ada 7 orang. Daripada kita dah sebut tadi tu, ada 7 orang yang Nabi sebut, Nabi puji semua ni ya. Tapi tengok bagaimana Nabi puji. Nabi puji adalah sifat, ciri-ciri perbuatan mereka. Bukan Nabi puji fizikal mereka. Bukan Nabi puji mereka semata-mata tanpa ada kita kata bukanlah dikatakan hebat sahaja, tetapi tengok bagaimana disebutkan orang yang lemah lembut, orang yang tahu berkenaan halal dan haram dan sebagainya, disebut secara spesifik, sangat baik dan sangat cantik. Sebab itu tengok ya, bagi Nabi Muhammad SAW tidak memuji seseorang itu berdasarkan keturunannya. Dia keturunan yang baik-baik, dia keturunan yang kaya, dia keturunan daripada keturunan yang mana, sebagai contoh. Ataupun bukanlah dipuji berdasarkan warna kulit ataupun kerana ketampanannya ya, ataupun kerana fizikalnya. Tidak, bukan dipuji kerana fizikalnya ataupun bentuk badannya yang tegap, yang sasa, yang kuat. Tidak juga. Ataupun bukan juga kerana sumbangan dakwahnya ataupun kerana dia banyak buat kerja amalnya, tapi disebut berdasarkan ciri-ciri yang ada dalam individu-individu tadi ya, 7 sahabat tadi. Maka subhanallah, inilah kita boleh ambil ya apa yang kita rumuskan 4 perkara tadi bersama-sama, insya-Allah. Itulah kaedah untuk kita memuji. Moga-moga kita gunakan kaedah kemahiran ini untuk kita bantu ya orang-orang sekeliling kita untuk terus konsisten istiqamah dalam membuat perkara kebaikan. Puji dia bila dia baca Al-Quran sebagai contoh. Puji dia bila dia kemas rumah sebagai contoh. Kalau ada sahabat-sahabat kita, puji dia bila dia tutup aurat sebagai contoh. Kan mungkin hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya dia tidak pakai pakaian yang tutup aurat dengan sempurna, tapi dalam bulan Ramadan ni dia ada goals, dia ada impian, dia berazam untuk tutup aurat. Kita nampak perubahan tadi. Maka bila kita nampak perubahan-perubahan yang baik, berikan kata-kata pujian, berikan kata-kata semangat. Supaya apa? Ini juga adalah salah satu bentuk moral support ataupun support system yang bagus. Kita lah itu ya, untuk membantu rakan-rakan kita, sahabat kita yang dalam perubahan, dalam keadaan berhijrah ya, untuk terus konsisten dan istiqamah. Sebab kita kena tahu ya sahabat-sahabat sekalian, untuk kita berhijrah jadi lebih baik, untuk buat perkara yang sebelum ni mungkin kita tak pernah buat, untuk ubah kepada perkara baru bukan mudah. Ya, perlukan satu keazaman, satu usaha mujahadah yang sungguh-sungguh ni, kena bersungguh-sungguh. Sebab itu kita orang sekeliling bila nampak ada saja perubahan ke arah kebaikan, kita take note, kita notice benda tu. Jadi kita perlu ekspreskan dengan pujian. Moga-moga boleh jadi dengan asbab kita memuji dengan cara dan kaedah yang betul, itu membantu dia untuk menjadi orang yang lebih baik, insya-Allah. Baik dalam pandangan Allah,
Azza wa Jalla. Moga-moga. Dan kalaulah kerana asbab pujian kita yang betul, dia istiqamah, dia konsisten melakukan kebaikan. Malah kita puji sahabat tadi cantiknya sebab tutup aurat. Ya, sejuk mata memandang. Rasa seronok. Tengok emosi kan. Rasa seronok tengok. Maka ada pula kadang-kadang orang sekeliling yang mendengar kita puji kawan yang berhijrah tadi. Orang sekeliling tadi pun ada turut rasa sama untuk melakukan kebaikan yang sama, malah mungkin lebih baik. Jadi kalau kita menjadi penyebab asbab kepada orang suka pada benda baik, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, fikir dan pilihlah, ya, kita akan mendapat keuntungan, ganjaran kerana kebaikan yang dibuat oleh orang-orang tadi, subhanallah, hingga akhir hayat kita, insya-Allah. Jadi sebab itu muslimin muslimat sekalian, sahabat-sahabat yang menonton, subhanallah, ya, walaupun dah jam 3 ke 3:30 tengah-tengah hari macam ni, tapi kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Hari ni kita bedah buku berkaitan Communicate Like Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anjuran PTS Publication, ya. Insya-Allah esok kita bertemu janji jam 12 hingga 12:30, insya-Allah, dengan tajuk yang baru, dengan buku yang baru. Nak tahu buku apa, nak tahu tajuk apa, nantikan. Dan sebelum kita habiskan slot live kita pada hari ini, insya-Allah, sekali lagi suka untuk saya wawarkan juga kan, berkaitan tentang ini, kan, Ramadan bersama PTS, ya, bulan Ramadan, bulan membaca, insya-Allah. Jadi siapa nak dapatkan postcard, kad raya dan juga sampul duit raya PTS, insya-Allah boleh membeli ataupun boleh dapatkan di mana-mana kedai buku berdekatan dan berhampiran. Moga-moga Ramadan kita indah-indah belaka kerana kita penuhi dan isi masa dengan banyak membaca. Jadi terima kasih semua, insya-Allah kita jumpa lagi esok pukul 12, insya-Allah. Tajuk baru, insya-Allah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.